Lantaran tujuan dan kerana itu maka Rasulullah SAW menyetujui apa sahaja syarat yang diminta oleh pihak musyrikin. Kelihatan Rasulullah SAW bermudah sahaja dengan pihak Quraisy ataupun pihak musyrikin dalam beberapa perkara, di mana perkara-perkara itu pada pandangan setiap para sahabat tidak patut dimudah-mudahkan. Jadi Rasulullah ambil setuju, wafaqna, kami setuju. Seperti lalu gitu je, macam Rasulullah ni bermudah-mudah je, pada pandangan zahirnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, untuk 504 kita akan mungkin minggu depan minggu ketiga insya-Allah saya harap semua boleh bawa surah Al-Fathu, surah Al-Fathu, sama ada dan Quran pun tak apa, nak bawa Quran kecil pun tak apa. Kita akan buat tafsir surah Al-Fathu ini secara sepintas lalu, sebab surah Al-Fathu itu diturunkan pada malam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah di Meterai pada petang tu. Jadi malam tu Rasulullah SAW on the way balik ke Madinah, dalam keadaan umat Islam boleh dikatakan semuanya senyap, moyok gitu, sebab tak dapat menunaikan umrah, tak dapat menunaikan umrah. Jadi dalam keadaan keheningan malam pada penghujung bulan Zulqa'dah itu turunlah surah Al-Fathu, surah Al-Fathu. Jadi insya-Allah kita baca sampai habis muka surat 508 nanti. Sebelum sedutan hukum tu kita baca suratul Fathu insya-Allah, Jadi siapa nak bawa Quran tafsir ringkas pun boleh. Kalau bawa Quran Android yang ada dalam handphone ataupun saya ni jenis tak berani nak guna Apple kan, ni apa dia panggil apa, apa ni, iPhone kan, tak berani nak guna lagi, masih lagi mazhab Android lagi. Tuan-tuan yang iPhone bawa lah, yang penting kita cuba telusuri sedikit berkenaan dengan surah Al-Fathu yang berkait rapat dengan perjanjian damai Hudaibiyah dan kemudiannya Fathu Makkah. Baik, muka surat 504. Di antara hikmah yang nyata lagi ialah bahawa dengan perjanjian sementara itu, kenapa dipanggil sementara? Sebab 10 tahun saja. Penggal kedua. Okey, penggal kedua Okey, soalan saya tadi, kenapa dipanggil sementara? Kerana 10 tahun saja. 10 tahun saja dia punya tempoh perjanjian. Lepas 10 tahun tu perang balik keadaannya. Namun sebenarnya tak sampai pun 10 tahun, 2 tahun saja. Itu yang disebut nasrum minallahi wa fathun qarib tu, Baik, lantaran tujuan dan kerana itu maka Rasulullah SAW menyetujui apa sahaja syarat yang diminta oleh pihak musyrikin. Kelihatan Rasulullah SAW bermudah sahaja dengan pihak Quraisy ataupun pihak musyrikin dalam beberapa perkara, di mana perkara-perkara itu pada pandangan setiap para sahabat tidak patut dimudah-mudahkan. Jadi Rasulullah ambil setuju, wafaqna, kami setuju. Seperti lalu gitu je, macam Rasulullah ni bermudah-mudah je, pada pandangan zahirnya begitu, Anda dapat melihat betapa gelisahnya Umar Ibn Khattab kerana tindakan Rasulullah SAW menyetujui syarat-syarat yang dikemukakan oleh pihak musyrikin. Hinggalah selepas itu beliau menceritakan mengenai dirinya mengikut riwayat Ahmad dan lain-lainnya, saya selalu berpuasa, bersolat dan bersedekah untuk melepaskan diri daripada perkataan-perkataan kasar yang saya cakapkan tempoh hari, iaitu pada masa
perjanjian damai Hudaibiyah itu berlangsung. Jadi Umar ini transparent, outspoken, tapi tak ada terjerit-jerit, tak ada. Tapi dia dah rasa suara dia itu tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya cuba juga mencari hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin mereka melihat gerak-geri Umar pada masa itu, mungkin mereka akan melaporkan Umar memang menjerit ke Rasulullah. Tak pernah, saya tak pernah jumpa setakat ni, ya. Bermakna protes Umar itu penuh beradab. Tapi itu pun Umar rasa seperti dia telah biadab di hadapan Rasulullah SAW, ya. Susah nak cari orang macam ni kan. Dia rasa dia dah biadab, tapi kita rasa tak ada apalah. Yang banyaknya kita rasa dia biadab, dia pula kata tak ada apa, I normal macam tu lah gaya I. Kan? Baik kan, itu mudah dicari. Dah. Okey. Anda lihat juga bagaimana para sahabat yang bersama Rasulullah SAW di Hudaibiyah, dia membantu ketika disuruh bercukur untuk serta menyembelih sembelihan masing-masing dan untuk pulang ke Madinah. Hingga 3 kali Rasulullah SAW mengulangi arahannya. Jadi sahabat-sahabat itu kelihatan seperti protes. Dia membantu, tak buat apa pun bila Rasulullah SAW suruh bercukur. Cukur tu maknanya tahallul ihsar. Ya. Jadi umpama seperti anak yang sedang merajuk. Ayah dia kata, jom balik, naik kereta 3 kali. Buat tak tahu. Pasal apa? Maksud anak di situ nak terus pergi. Tak nak balik. Nak terus pergi. Ayah dia kata tak boleh pergi hari ni. Jadi Rasulullah SAW bila dia suruh bercukur 3 kali, sahabat dia membantu sepertinya tak nak bercukur, tak nak balik, nak pergi umrah juga, nak umrah kan. Seakan-akan begitu, ya. Tapi Ummu Salamah kata apa? Ummu Salamah kata mereka bukan tak dengar cakap Rasul mereka, cuma mereka kesedihan dan kebingungan, itu saja, ya. Jadi macam mamai gitu, macam tak erti nak buat apa sebenarnya kan. Antara kecewa dengan perintah Rasul. Cerdik cara pembacaan Ummu Salamah yang boleh menyejukkan hati Rasulullah SAW kemudiannya, ya. Baik, terjadilah begitu lantaran para sahabat tersebut melihat tindakan Rasulullah SAW kemudian diperhitungkan mengikut sukatan perhitungan secara manusia biasa. Pasti mereka tidak dapat memandang lebih jauh, tidak boleh memahami lebih daripada keupayaan akal manusia biasa terhadap perkara-perkara yang hanya sekadar dapat ditanggapi oleh akal yang terbatas. Kerana ada masanya Rasulullah SAW bertindak mengikut cara keupayaan akal manusia, tetapi kali ini lain halnya kerana Rasulullah SAW telah bertindak dengan sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh akal manusia. Maka sudah pasti tindakan baginda itu berpandukan kepada nubuwah yang ada padanya, nubuwah yang ada kaitannya dengan wahyu, lalu dilaksanakan titah perintah Allah yang telah disampaikan kepadanya. Jadi ini ada satu tahap kita bertindak dengan neraca timbangan pemikiran manusia, dengan tenaga manusia. Tapi ada satu peringkat yang memang didorong oleh wahyu semata-mata. Jadi kalau Rasulullah SAW, ini kita kena yakin dengan perkara ni, ya. Kalau Rasulullah SAW memang wahyu langsung yang tak didengar langsung oleh sesiapa pun, dan wahyu ini bukan dalam bentuk ayat Quran lah, dalam bentuk ilham kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW, terima kan. Jadi terima. Baik, kita pun boleh capai benda tu, ya. Tapi nak capai benda tu, dia tidaklah berupa wahyu. Beza, jangan ingat berupa wahyu juga, tapi berupa ilham lah. Buat tahajud, buat solat duha, banyakkan bersedekah, banyakkan tadabbur Al-Quran, faham ayat-ayat Al-Quran, faham hadis-hadis Nabi. Satu ketika kita bertindak tu, kata orang, kata hati lah, istilahnya ikut kata hati. Tapi tiba-tiba jadi. Dia bukan kebetulan tu, dia sebenarnya itulah kurniaan Allah yang secara langsung, kan.
Dan bagi setengah orang, dia ukur balik dengan neraca timbangan pemikiran manusia. Dia kata apa? Nasib baik lah, kan? Nasib baik katanya. Dia bukan nasib baik itu. Dia memang panduan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kalau nak ambil manfaat sirah kepada kehidupan kita, itulah dia. Jadi kalau Rasulullah SAW direct wahyu daripada Allah Ta'ala, dan selepas kejadian itu berlaku, ternyata para sahabat berbelah bahagi. Hanya seorang saja yang yakin, seyakin-yakinnya, Abu Bakar. Yang lain-lain tak yakin, dan seorang yang berani protes secara transparent, secara terbuka, seorang je. Yang lain semuanya dalam kebingungan, duk kenapa. Itu lumrah manusia. Para sahabat suci i'tiqad mereka, tapi gaya pembawaan mereka tetap gaya seorang manusia yang nak memberikan pengajaran pada kita pada hari ini. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita mendapat dorongan ilham Allah Ta'ala seperti itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu insya-Allah kita akan bertindak di luar pertimbangan akal manusia dah sebenarnya. Walaupun selepas itu barulah dikupas dan diulang, dikupas, oh dia tahu dah sebenarnya tu kan, dia dah biasa dah jalan ni contohnya kan. Tiba-tiba dia ambil jalan ni, kalau lalu jalan tu jam, jalan runtuh sebagainya, tapi dia pilih jalan ni. Walhal si hamba Allah yang memilih jalan tersebut, kadang-kadang dia pun tak tahu kenapa dia pilih jalan tu pada hari itu. Kalau pilih jalan yang biasa dia lalu, mungkin terlibat dengan tanah runtuh. Contohlah tu, contoh paling mudah kan. Ini sebenarnya adalah gambaran daripada apa yang Allah Ta'ala campakkan kepada Nabi dalam Hudaibiyah. Lepas tu turunlah surah Al-Fatuh. Jadi bila turun surah Al-Fatuh tu, boleh dikatakan majoriti sahabat sudah faham kenapa berlaku pada petang tadi begitu, pada malamnya turun surah Al-Fatuh. Itu penting kita tadabbur surah Al-Fatuh untuk faham Hudaibiyah ni tadi, ya. Yang tersebut itu jelas kepada anda daripada jawapan Rasulullah SAW kepada Umar Ibn Khattab yang bertanya dalam keadaan kehairanan. Jawapan yang diberikan oleh Rasulullah, aku ini adalah pesuruh Allah, pasti tidak akan menyalahi perintahnya, dan Allah tetap akan menolongku. Jadi di situ sudah Rasulullah berikan isyarat bahawa aku ni ikut je Allah suruh, gitu. Tapi pada masa tu Umar tak sedar lagi, Umar tak berapa nak faham lagi pada masa tu. Dan jelaslah sekali lagi kepada anda daripada pesanan Rasulullah SAW kepada Uthman ketika beliau dikirimkan ke Mekah untuk membawa perutusan kepada pihak Quraisy, sebelum Uthman diisytiharkan mati dibunuh itu. Uthman diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya menemui orang-orang lelaki dan perempuan yang telah beriman, bertemu dan memberitahu mereka mengenai kemenangan. Sebabnya ada mereka yang tak sempat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka hidup dalam keadaan tertekan dan terhimpit. Jadi sebab itulah Rasulullah hantar Uthman, bukan sahaja hantar untuk pergi bincang dengan orang-orang Quraisy, tetapi dia hantar Uthman tu sebab apa? Sebab Uthman daripada Bani Umayyah. Pada masa cubaan umrah tak jadi ni, Mekah diketuai oleh Bani Umayyah, bukan lagi oleh Bani Hashim. Jadi Bani Hashim tu umpama kata macam jatuhlah ranking dia apabila Rasulullah SAW berdakwah kepada Islam ni tadi. Jadi Bani Hashim menguasai. Oleh itu Uthman, orang Bani Umayyah menguasai, maka Uthman dihantar kerana lebih sesuai. Dia berasal dari Bani Umayyah walaupun maknya dari Bani Hashim. Dan dalam masa yang sama dia juga sepupu Rasulullah SAW. Okey, jadi tuan-tuan, ketika Uthman dihantar, dia bukan sahaja nak pergi berbincang dengan kepimpinan Mekah, tapi Rasulullah SAW arahkan menemui orang-orang beriman yang masih ada di Mekah, sampaikan berita kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat. Memberitahu mereka bahawa sudah hampir benar masanya Allah melahirkan agamanya ataupun menzahirkan agamanya di Mekah, hingga tidak payah lagi seseorang itu terpaksa merahsiakan imannya. Jadi Uthman masuk serampang dua mata, berbincang satu hal,
menyejukkan hati umat Islam yang ada di Mekah. Stay at home. Tak payahlah nak hijrah lagi. Tunggu, sabar, bertenang. Lepas ni kita boleh zahirkan keislaman kita. Maka tidak hairanlah mengapa orang-orang muslimin di waktu itu terkejut dan hairan terhadap tindakan Rasulullah SAW yang luar biasa itu. Tindakan yang tidak dapat mereka fahami melalui pemikiran secara manusia. Tetapi alangkah cepatnya hilang rasa terkejut, kesedihan dan kehairanan lantaran mereka kerana tersua dengan penjelasan mengenai apa yang mereka tidak fahami itu, iaitu suratul Fatih yang diturunkan dan dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Suratul Fatih yang turun selepas baru sahaja selesainya perjanjian itu, di mana pada waktu itu barulah jelas kepada para sahabat bahawa mengalahnya kepada musyrikin dengan hanya menerima beberapa syarat itu adalah sebenarnya punca kemenangan kepada mereka. Selagi tak turun suratul Fatih itu, selagi itulah mereka duk tertanya-tanya lagi, kenapalah Rasulullah ni mengalah. Ini 1,500 orang ni yang bersama-sama Rasulullah dari Madinah, yang tak faham ni, yang duduk di Mekah, yang tak boleh keluar ni, yang baru saja terima berita kemenangan sudah dekat. Sabar, ya, bertenang, kita dapat isytiharkan keislaman kita, tak lama lagi dah. Tiba-tiba Rasulullah cabut balik. Tak rasa bingung? Yang ini saya banyak dah menulis artikel pasal pasal Fatu Mekah ni. Satu benda yang saya terlupa, sehinggalah pagi tadi bila saya duduk study benda ni, saya terlupa nak tulis kebingungan ataupun kehairanan umat Islam yang stay di Mekah. Itu saya terlupa nak tulis. Saya banyak duk tulis, banyak kali dah, ya, di Facebook minggu lepas saya tulis, tuan-tuan, kan. Kalau siapa baca Facebook saya, dia perasan lah apa yang saya tulis tu sebenarnya adalah yang saya duk mengajar harian ni, ya. Jadi duk cerita pasal kebingungan, kehairanan para sahabat yang 1,500 orang yang nampak Rasulullah depan mata. Terlupa nak cerita pasal yang duk Mekah yang baru terima berita. Bagus. Rasulullah ada ke tu? Ada. Duk mana? Duk Hudaibiyah. Hudaibiyah tak jauh dah kan. Tunggu. Balik dia. Apa nak jadi? Apa perasaan tuan-tuan dan perempuan kalau begitu keadaannya melanda? Apa ni? Kita punya duk tunggu. Dah sembelih ayam, sembelih kambing siap-siap dah. Nak jamu Rasulullah di rumah kita. Tiba-tiba dia cabut balik. Tuan-tuan, itulah dia. Perjanjian damai Hudaibiyah ini benar-benar menguji minda manusia. Saya akan tulis benda ni insya-Allah dalam sehari dua lagi. Situasi orang-orang di Mekah pula yang lebih terasa nak kemenangan tu. Sebab selepas 6 tahun mereka tertekan sangat-sangat. Ada saja peperangan dengan mereka kena kerah. Mereka juga kena pergi masuk peperangan walaupun mereka tahu mereka lawan Rasulullah yang mereka sayang. Nak zahirkan keislaman tak boleh. Tiba-tiba kali ini diberi janji tinggal janji. Tapi tak apa, tak lama. 2 tahun saja, ya. Baik. Turun surah Fathu, barulah semua nampak jelas. Dan juga bahawa pihak musyrikin menghadapi kehinaan dalam hal yang mereka harapkan ialah kemuliaan. Mereka sebenarnya ditundukkan dalam keadaan mereka menunjukkan kekuatan mengharapkan kemenangan. Lantas muncullah di belakang itu kemenangan yang sungguh lengkap, sempurna dan agung kepada Rasulullah SAW dan mukminin, tanpa sesuatu yang boleh membawa keraguan kepada akal dan pemikiran. Apakah ada satu dalil lain lagi dalam dalil-dalil akidah terhadap nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih logik dan makul? Makul ni dalam bahasa Arab maksudnya masuk akal. Ya. Aqlu, akal. Aqil, orang yang berakal. Ma'qul, masuk akal. Itu bahasa Arab, ya. Siapa hafal dia punya tasrif, maka satu perkataan cukup untuk dia menguasai lagi 13 perkataan. Siapa kata susah belajar bahasa Arab? Kan? Siapa kata susah? Bahasa Inggeris pun tak ada macam ni. Bahasa Melayu lagilah, kan? Jadi, tapi bahasa Melayu mudah pula. Kita pula menyusah-nyusahkan bahasa Melayu. Ni ada bekas pengacara RTM
Yang saya boleh jadikan contoh, nama apa Nur Azrina ke. Dia kahwin dengan Perancis, dia tinggal di Perancis. Anak dia boleh berbahasa Perancis dan berbahasa Melayu fasih. Tak silap orang Kedah, kan? Dan anak dia kata apa? Anak tu memang warga Perancis. Kita suka belajar bahasa Melayu, dia kata, ya. Bahkan menguasai bahasa Melayu sebab kita boleh pilih nak bercakap bahasa apa ketika kita nak bercakap. Ini apa? Duk KL, lahir KL, tak keluar-keluar KL, punya pelat nak bercakap Melayu, kononnya cakap Inggeris. Tak ada masalah bercakap Inggeris, bercakap lah kan. Tapi kenapa nak tinggal bahasa Melayu ni, kan? Tu anak, ada dah YouTube tu, Nur Azrina ke tak silap, dia bekas, saya tak sempat kenal dia. Dia bekas pengacara RTM juga dulu. Tuan-tuan, tengok dah YouTube. Belajarlah biar banyak bahasa, tapi jangan tinggal bahasa Melayu ni, ya. Okey, balik pada cerita kita ni. Apa benda yang logik dan makul daripada dalil ini? Tak ada lebih dah, melainkan tindakan itu telah diperjelaskan dalam suratul Fathu, ya, surah yang memang mengupas segala-galanya sejak dari mula Nabi jadi Rasul sampailah kepada tahun 6 Hijrah itu. Mana tempoh yang di cover oleh suratul Fathu itu dalam penerangan tu 19 tahun yang lalu, settle, semuanya diberitahu. Dia sekarang ni nak dalil logik akal apa lagi yang kamu nak selain daripada penjelasan yang telah nyata di depan Al-Quran dan juga situasi yang terjadi pada masa itu. Pada mulanya kaum muslimin merasa sesak dada kerana Rasulullah SAW telah menyetujui syarat yang diutarakan oleh Suhail bin Amru, iaitu siapa sahaja orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya hendaklah dipulangkan kembali, dan sesiapa sahaja yang datang kepada Quraisy daripada kalangan pengikut-pengikut Muhammad tidak akan dipulangkan. Yang ini mereka sesak dada sungguh ni, kan? Sesak dada sungguh. Dan mereka tak nampak pada masa itu bahawa kalaulah orang Mekah, Madinah yang keluar dari Madinah menuju ke Mekah, mesti orang jahat. Jadi bila orang jahat pergi ke Mekah, kurang satu orang jahat di Madinah, bertambah satu orang jahat di Mekah. Itu segi logik akal yang boleh kita nampak setelah turunnya suratul Fathu. Tapi sebelum turun suratul Fathu, mana logik akal ataupun makul kat situ? Satu pun tak nampak. Yang kita nampak, berat lagu ni. Orang kita tak boleh nak keluar dari Mekah ke Madinah, orang kita pula boleh selamba keluar. Dan apa yang terjadi kepada anak Suhail bin Amru kemudian itu benar-benar menggoncangkan hati Suhail bin Amru. Sebab apa? Anak dia nama Abu Jundal, salah seorang daripada umat Islam yang tak dapat berhijrah ke Madinah. Jadi Abu Jundal ini sempat sampai jumpa Rasulullah SAW di Hudaibiyah setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Rasulullah kata, minta maaf Abu Jundal, kami tak dapat terima lagi kerana kami terikat dengan perjanjian. Khalid ibn Walid melihat kata-kata Rasulullah SAW kepada Abu Jundal ini dengan penuh kagum, ya, penuh kagum. Suhail memukul anak dia depan-depan ramai, sedangkan Rasulullah bertegas untuk berpegang dengan perjanjian. Dan dalam masa yang sama, Umar Ibn Khattab dah mula terpa ke arah Suhail bin Amru untuk memukul Suhail bin Amru kerana memukul anaknya. Antara Suhail dengan Umar tak ada kaitan saudara secara langsung, Quraisy sama Quraisy, itu saja. Tapi sahabat-sahabat menahan. Sebab apa? Sebab mereka dalam ihram, tak sepatutnya bergaduh, lagipun mereka sudah terikat dengan perjanjian. Kalau tidak kerana itu, ya, Umar sudah pasti menetap Suhail bin Amru kerana memukul anaknya Abu Jundal. Walaupun Umar dipegang, Umar jerit lagi, tak apa Abu Jundal, bertahan Abu Jundal, sabar, Allah bersama kamu. Khalid duk tengok, apa jenis manusia ni? Persaudaraan yang begitu kental atas ikatan apa? Kalau nak kata ikatan kabilah, mereka berdua bukan daripada kabilah yang sama, cuma Quraisy saja, ya. Jadi kejadian-kejadian itu, tuan-tuan, ya, di segi logik akal memang tidak logik, tetapi hikmahnya ada di hati setiap masing-masing. Orang ni nak melihat dari sudut apa? Ada. Orang ni nak melihat daripada sudut ketegasan Rasulullah jaga perjanjian. Ada. Orang ni nak tengok ketegasan ataupun hikmah dari sudut kasih sayang, seperti Khalid. Dia tengok kasih sayang antara Umar dengan Abu Jundal itu terlalu kental. Dia dapat pengajaran yang itu, ya. Jadi tuan-tuan, Abu Jundal setelah diheret kembali ke Mekah, dia berjaya melepaskan diri.
Bila dia berjaya melepaskan diri, dia lari ke Madinah, tuan-tuan. Dan Rasulullah SAW sekali lagi menegaskan, Abu Jundal, kami tak boleh terima kamu sebab kami terikat dengan perjanjian. Oleh itu kamu pergilah ke mana-mana kamu suka, asalkan bukan dalam wilayah Madinah. Abu Jundal pergi ke mana? Pergi ke lepas sikit daripada Tan'im tu je. Tuan-tuan, lepas sikit daripada Tan'im tu, dia jumpa dengan umat Islam yang cuba nak berhijrah juga, tapi masing-masing diberitahu tak boleh pergi ke Madinah kerana Rasulullah tak akan terima. Tuan-tuan, lalu mereka pun duduklah di bukit-bukit selepas daripada bukan Tan'im, Gua Hira. Gua Sur, di Gua Hira. Gua Hira, Jabal Nur. Tu tuan-tuan. Lepas sikit daripada Jabal Nur tu je tempat Abu Jundal duduk. Maka setiap kali orang Mekah keluar, dia rompak. Tuan-tuan, orang Mekah nak masuk, dia rompak, dia rampas, sampai ketakutan. Ketakutan sehinggalah Abu Sufyan yang sudah balik dari Syam pada masa itu menulis surat kepada Rasulullah SAW, minta kawal pergerakan Abu Jundal ni, tolong nasihat sikit Abu Jundal ni. Rasulullah jawab selamba je. Selamba dia, setahu kami Abu Jundal bukan warga Madinah. Warga Mekah. Itu urusan orang Mekah lah, kan? Kami tak tahu apa. Terpaksa Abu Sufyan tulis surat lagi sekali, minta digugurkan fasa tersebut. Dan inilah fasa pertama yang digugurkan. Orang Mekah ke Madinah tak boleh, orang Madinah ke Mekah boleh. Digugurkan dua-dua tu, tuan-tuan. Bila digugurkan, Abu Jundal pun dijemput oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah. Tapi sampai saja surat Rasulullah kepada Abu Jundal, dia sudah dalam keadaan sakit dan tak lama kemudian meninggal. Jadi sahabat-sahabat dia sempat berhijrah semuanya ke Madinah. Abu Jundal tak dapat. Itu kisah sedih keluarga Suhail bin Amru kerana tidak bersetuju dengan iman. Itulah akhirnya dia terpisah keluarga, mati dalam keadaan orang kata apa, menyedihkan lah, mati beragan juga. Si bapa pun tapi bapaknya masuk Islam lah lepas tu, jadi sahabat lah. Ini kisah sebelum masuk Islam. Baik, saya dah cerita perenggan tu, tuan-tuan, cerita perenggan yang ketiga tu, perenggan Abu Jundal. Yang perenggan keempat, para sahabat yang ada tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada melihat sahaja, dan peristiwa yang berlaku di hadapan para mereka itu, di hadapan mata mereka itu menimbulkan gelisah dan duka cita yang tiada bandingnya. Tetapi apakah berkesudahan selepas itu, setelah kembali Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah, seorang pemuda daripada kalangan Quraisy di Mekah bernama Abu Basir telah memeluk Islam. Abu Basir telah lari dari mereka dan datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Maka mereka pula menghantar dua orang musyrik untuk menangkap dan membawanya pulang ke Mekah. Kali ini juga Rasulullah SAW menyerahkan Abu Basir kepada dua orang itu. Abu Jundal, Rasulullah kata pergilah ke mana-mana sebab dia datang seorang. Yang ini pula elok je Abu Basir sampai, datanglah dua bajingan Quraisy ini. Punya tegas Rasulullah dengan perjanjian menyerahkan Abu Basir kepada mereka. Takkah pada masa tu kita lihat Rasulullah ni macam inilah segi logik sekarang ni, kan? Zalimnya tu kan umat Islam, kan? Kenapa tidak dipegang, tidak dijaga? Bela kita takut nanti nak dipertanggungjawabkan di akhirat, macam-macam lah, kan? Itu pandangan orang sekarang. Cuba tuan bayangkan, seorang umat Islam yang lari ke Madinah ini, andai kata dia mati syahid, betul tak? Tapi kalaulah nak membela dia dengan angkat lagi persenjataan, berapa orang akan mati, kerugian pula pada masa itu dari segi tenaga kerjanya pada masa itu, tenaga umat Islamnya. Jadi sebab itu Rasulullah SAW dah ajar kita satu perkara, perjanjian yang wajib ditaati atas apa-apa pun. Perjanjian antara dua negara ada maslahat di situ. Rasulullah dipandu langsung oleh wahyu. Kita pada hari ini dalam keadaan kita tak tahu kita ni ilham direct pada Allah atau tidak, maka kita kena menggunakan segala fakta dan ilmu yang ada sebelum membuat perjanjian. Gitu, tu caranya, ya. Inilah cara kita berinteraksi dengan sirah, bukan baca saja. Jadi Abu Basir dilihat begitu dizalimi, kita kata pada masa tu, Rasulullah serahkan.
Tapi itulah kehendak perjanjian tadi. Dan selain daripada usaha peringkat manusia, penyerahan bulat kepada Allah Ta'ala, summa tawakkul itu kat mana? Kat sinilah. Tawakal lah. Apa yang jadi pada Abu Basir lepas ni, tawakal untuk satu individu dia sahaja. Ya. Lalu Abu Basir pulang. Baru saja sampai di Zulhulaifah, dalam perjalanan ke Mekah, Abu Basir merebut kesempatan lalainya salah seorang daripada mereka berdua yang membawanya pulang, disambalnya pedang orang itu dan terus dibunuhnya salah seorang daripada mereka, yang seorang lagi terbang semangatnya lari di tapukang. Kemudian Abu Basir datang semula kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah menyelesaikan tanggungjawab Tuhan hamba, iaitu saya telah Tuhan hamba pulangkan kepada mereka, kemudian saya pula diselamatkan oleh Allah daripada mereka. Jadi tak ada persoalan diat di situ, tak ada. Ingat tak kejadian Rasulullah hantar pendakwah, ya, 70 orang dan juga 8 orang, ya tak? Ataupun 77 lah semua sekali. Ada kata 7, ada kata 8, ya. Dia dua grup. Satu grup tu 70, satu grup tu 7 atau bilangannya tak dijelaskan berapa. Katalah 7, senang nak sebut. 77 orang. Dua grup ni diserang hendap. Salah seorang daripada grup kedua yang 70 ni selamat. Dalam keadaan ketakutan, dia lari balik ke Madinah, jumpa dengan dua orang petani yang dia sangka musuh yang telah membunuh sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu dia pun pakai tebah tengkuk dua tu, mati dua tu kan. Balik ke Madinah, Rasulullah SAW mengambil tanggungjawab untuk membayar diat kepada kedua-dua si mati tadi. Yang ini, dua-dua si mati tengah jalan tu pun kafir, memang kafir. Bukan orang Islam lagi masa tu. Tapi bab diat sama. Tidaklah kata diat ini untuk orang Islam saja, tidak. Dah tersalah bunuh, Rasulullah mengambil tanggungjawab, pergi bincang berapa diat nak. Ataupun kalau nak kisos juga ke, tak apalah, mesti nak diat lagi lah kan. Rasulullah bayar dengan duit Baitul Mal, duit negara. Sebab pendakwah itu pergi dengan urusan negara. Tersalah bunuh pun dalam operasi, dalam gerak kerja. Baik. Yang ini saja nak uji dari sudut kefahaman kita dalam bab hukum basic ni. Rasulullah kena bayar tak dia punya diat? Tak kena. Sebab Abu Basir ni bukan rakyat Madinah. Orang Islam betul, tapi dia rakyat Mekah. Dia bunuh sama-sama Mekah. Kamu punya pasal, carilah hal kamu. Jadi sebab tu Abu Basir pun dah faham. Sebab tu Abu Basir kata, Tuan tak ada kaitan dalam hal isu ni. Tuan telah serahkan saya kepada mereka, jelas Tuan Rasulullah, Tuan telah melaksanakan perjanjian itu. Tapi saya dengan mereka, saya juga telah melaksanakan apa hak saya terhadap mereka. Kan? Sahabat-sahabat ni pun dah mendapat tarbiyah daripada Rasulullah SAW, dan mereka faham apa tindak tanduk mereka tadi. Jadi terlepas seorang lagi, Abu Basir namanya. Dan Abu Basir ni pergi meninggalkan Madinah, dan disitulah dia join Abu Jundal, sehinggalah akhirnya jadi ramai pasukan Abu Jundal. Abu Basir keluar meninggalkan Rasulullah dan kota Madinah. Beliau menuju ke pesisiran pantai laut, tetapi tidak lama selepas itu disusuli pula oleh Abu Jundal yang sekali lagi dapat meloloskan diri daripada pasungnya. Beliau datang menyertai Abu Basir, diikuti oleh ramai orang muslimin yang sempat melarikan diri dari Makkah menyertai kumpulan Abu Basir. Dengan itu menjadi ramai anggota kumpulan muslimin yang tidak ke Madinah. Sebaliknya mereka berada di tengah jalan ke Syam dari Makkah, iaitu tak jauh daripada Jabal Nur tu tadi tu. Di situ je tempat mereka duduk sebenarnya. Dia menyebabkan orang Mekah umpama terkurung sungguh. Kan Jabal Nur ke Mekah tu dalam 7 km saja. Jadi bila dia keluar saja, duduk tak lama, jumpa tersempat. Mati kutu lagu ni kan, tak boleh nak berniaga ni. Mana-mana kafilah perniagaan Quraisy yang hendak pergi atau pulang dari mereka sekat dan mereka bunuh orang musyrikin itu, barang-barangnya mereka rampas. Dengan keadaan yang demikian itu, terpaksalah pihak Quraisy menghantar utusan kepada Rasulullah SAW merayu dan memohon supaya kumpulan Abu Basir diterima untuk ke Madinah. Maka barulah kumpulan tersebut datang ke Madinah untuk bergabung dan bersatu dengan muslimin di sana.
Tatkala Makkah ditawan, Abu Jundal itulah yang memohon ampun kepada Rasulullah SAW untuk bapanya Suhail ibnu Amru, dan beliau hidup hingga gugur syahid dalam perang Al-Yamamah. Ini pandangan kedua lah, sebab pandangan pertama mengatakan bahawa Abu Jundal tak sempat hijrah ke Madinah kerana mati sakit di tempat itu dia ya. Ada dua pandangan kat situ. Tak apa, bagi saya tak sahih mana satu. Dalam keadaan begitulah pulihnya para sahabat Rasulullah SAW daripada gelisah dan duka cita mereka, dan pulih yang membawa kepada meningkatnya iman terhadap hikmah ilahiyah yang terhadap nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan daripada hadis sahih bahawa Sahal ibni Sa'id radhiyallahu anhu berkata pada hari perang Siffin, perang yang ni panjanglah pula ya, perang secara ringkasnya pertembungan antara Ali dan Muawiyah. Tapi nak maksudkan perang sungguh atau tidak tu, itu kita kena bahas lain lah. Jadi dinamakan Ghazwah Siffin ya. Wahai manusia, jangan percaya sangat kepada pendapat kamu itu. Sesungguhnya saya berada pada hari peristiwa Abu Jundal. Andainya saya berupaya, saya akan mengulangi semula apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi kami mengulang kata, apakah itu dalil lain dalam dalil-dalil aqidah terhadap nubuah, yakni kenabian Muhammad SAW, lebih logik daripada dalil ini. Jadi tuan-tuan, Sahal bin Sa'id ni, ketika peperangan Siffin berlaku, masing-masing keluarkan pendapat, masing-masing keluarkan idea. Patut kita buat gini, Ali sepatut gini, Muawiyah sepatut gini, gini-gini. Semua pakat jadi cerdik. Walaupun masa tu tak ada lagi Facebook ya, tapi gayanya ketika bertembung tu masing-masing bercakap lah. Lah ni lebih laju sebab apa? Sebab tak perlu pergi pun satu tempat tu, duduk di rumah main keyboard je kan. Boleh berhujah. Jadi masing-masing sudah menggunakan hujah dan idea masing-masing ya. Maka katanya Sahal bin Sa'id, wahai umat Islam, tolong jangan percaya pada fikiran kamu sangat dalam hal ini. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana saya berada semasa mana perjanjian Hudaibiyah diturunkan dan juga peristiwa Abu Jundal dan sebagainya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kita ni, akal kita tak mampu ya hendak menyelesaikan semua perkara melainkan panduan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud Sahal bin Sa'id ketika dia berkata pada masa perang Siffin itu tadi. Ya, sebenarnya perang Siffin itu dia tidaklah meletus peperangan seperti mana kita faham. Kalau perang ni maknanya semua pasukan bertembung bertetap, bukan begitu sebenarnya. Memang berlaku pertempuran dalam peperangan Siffin, tapi pertempuran kecil. Dalam Siffin ini lebih kepada pertembungan berhujah, bercakap. Yang ni nak bercakap, itu nak bercakap. Zaman Umar Ibn Khattab, bila ada orang nak bercakap, Umar mudah je tunduk kan. Ya kan? Ini dalam keadaan syura ataupun kita panggil town hall lah sekarang ini, kan? Town hall ini ataupun dia panggil apa? Public hearing ni kan. Jadi dalam public hearing ni pakat mari, entah daripada mana mari. Mari dari badui perkampungan tu nak bercakap juga. Umar tengok, Umar kata, uskut anta wa ijlis wa innama anta a'rabi. Diam kamu dah duduk. Sungguhnya kamu ni Nuh dari pedalaman, duduk diam. Dengar dulu, jangan nak bercakap. Nak bercakap juga, tuan-tuan. Ya dah. Itu zaman Umar. Zaman Ali yang lebih kurang tak sampai 20 tahun lah, ya kan. Umar memerintah dalam 12. Uthman pun dalam 12 tahun. Jadi Ali dalam 3-4 tahun dibunuh ya. Jadi 10 tahun lebih lah kan. Dah berbeza. Apatah lagi sekarang ini. Setelah 14 abad. Walaupun setelah kita katalah 14 tahun lah jarak Umar dengan Ali semasa terjadi peperangan Siffin itu, Umar boleh suruh duduk. Mu ni mana ni? Daripada hulu, duduk diam, duduk. Dengar dulu. Contoh kan. Ulu tak itu marah orang ulu lah. Dulu sebut Arabi orang faham ya. Zaman Ali tak dapat gitu dah. Ali tak dapat nak menahan dah. Masing-masing nak berhujah. Cuma bangunlah orang berkecuali, orang yang sahabat juga, Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata, tuan-tuan tolong dengar ya. Jangan percaya sangat dengan akal fikiran tuan-tuan tu betul.
Tolong kita balik kepada dalil sunnah dan juga dalil Al-Quran dan sunnah, ya. Bukan dalil akli sangat. Itu maksud Sahal bin Sa'id. Ini satu kata-kata yang saya rasa patut kita amal kepada masa ni lah, ya. Zaman-zaman sekarang ni memang hujah jalan saja, tuan-tuan, ya. Sebab tu kadang-kadang saya lebih rela ketinggalan berita daripada mengikuti berita itu daripada awal, sebab nak baca pandangan tu kadang-kadang kita pun sakit hati. Naik darah kita buat apa? Baik kita relax, biarlah terlepas. Biar orang kata, oh tak tahu ke? Oh tak tahu. Itu lagi baik. Tak tahu tu hati aku tenang daripada tahu. Alah, sakit hati lah. Siapa tu? Nak cari pula siapa dia ni, kan? Tak ada pasal-pasal nak siasat, kan? Itulah situasi pada masa itu yang disebut oleh Sahal bin Sa'id. Baik. Perenggan terakhir, dan di antara beberapa hikmah yang nyata lagi, iaitu bahawa tujuan Allah memperlihatkan kudratnya ialah untuk menjadikan penawanan kota Makkah kepada Nabi-Nya itu dengan cara aman, dalam suasana tidak bermusuh, penawanan tanpa menumpahkan darah, penawanan Makkah yang membawa kepada perlombaan manusia masuk ke dalam agama Allah, sepuak demi sepuak. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, puak demi puak tu tadi, ya. Setelah Makkah ditawan oleh Rasulullah SAW, bertemulah baginda dengan orang-orang yang dahulunya mengganggunya dan menyakitinya, malah mengusirnya, dan orang-orang itu tidak diapa-apakan. Mereka menyerahkanlah tunduk kepada baginda dan terus menjadi mukminin. Mereka akhirnya kembali ke pangkal jalan, bergabung dan bersatu dengan jamaah muslimin. Segalanya itu merupakan persediaan untuk seluruh orang-orang Quraisy supaya sedar. Setelah sedar pertimbangan dan perhitungan terhadap diri dan domer ni apa? Isi hati mereka. Pertimbangan dan perhitungan yang sungguh tepat, iaitu menggabungkan diri dengan para sahabat Rasulullah SAW. Setelah meneliti dan merenung kepada perjanjian sementara itu, mereka kepada segala buah dan natijahnya, maka matanglah pemikiran mereka hingga bersedia untuk menerima yang hak dan tiada taranya. Begitulah adanya perjanjian damai Hudaibiyah itu. Anda akan dimaklumkan secara lebih luas, akan kami terangkan insya-Allah, ya. Jadi 2 minggu lagi, berapa belas hari ni? 19 lah, insya-Allah 19 bulan, 14 hari lepas sekarang, hari Isnin ketiga, 19 bulan, ataupun kalau silap pun silap sehari 2 je. Tolong bawa surah Al-Fathu, insya-Allah, ya. Kita tadabbur surah Al-Fathu secara ringkas, sejam lebih boleh habislah, insya-Allah, ya. Jadi saya minta maaf terpaksa menghabiskan kuliah awal. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.